السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثنيه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia, ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asdi yuqalu lahu ibnul Lutbiyyah. قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال أبو حميد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمل على عنقه بعير له رغاء أو بقر لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Abu Humaid, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan kepada seorang laki-laki daripada Bani Asid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tugaskan dia supaya memungut zakat. Satu orang laki-laki yang bernama Lutbiyyah, dia daripada Bani Al-Asdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dia, suruh dia, tugas dia, lantik dia, suruh pungut zakat. Apabila dia selesai kutip zakat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maka dia balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia buat kerja, dia kutip zakat daripada orang-orang semua, duit zakat tu dia bawa balik kepada Nabi. Bila sampai di depan Nabi, kata dia kepada Nabi, hadza lakum wa hadza li, uhdiyani. Dia kata ke Nabi macam tu. Dia wakmai duit zakat yang dia kutip ni, dia bagi pada Nabi. Dia kata hadza lakum, ini duit orang bagi untuk kamu, duit zakat. Wa hadza li, dia kata tapi ini bahagian ni hak aku punya. Dia kata uhdiyani, dia kata pasal ini bahagian orang hadiah pada aku. Faham tak? Nabi lantik dia suruh kutip zakat. Jadi dalam dia buat kerja kutip zakat tu, ada orang bagi hadiah pada dia.
Maka bila dia balik mai depan Nabi, duit zakat yang dia pungut, dia bagi ke Nabi. Duit hak orang hadiah ke dia tu, dia habang ke Nabi. Dia kata, ini hak orang hadiah ke aku. Makna dia nak ambil bahagian tu. Abu Humaid yang meriwayatkan hadis ni, kata dia, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Nabi bila tengok macam tu, Nabi naik atas mimbar ni. Bila Nabi tengok keadaan sahabat dia yang dia lantik suruh kerja kutip zakat ni, sahabat ni bila balik mai serah bahagian zakat yang dia kutip kepada Nabi, kemudian dia ambil sebahagian, dia kata hak sebahagian ni orang hadiah ke dia. Bila sahabat ni kata macam tu, faqama 'alal mimbar. Nabi naik atas mimbar ni. Fahamidallah wa asna alaih. Nabi naik, Nabi buat macam orang nak khutbah. Fahamidallah, alhamdulillahirabbil alamin. Tu fahamidallah. Kemudian Nabi SAW memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala di atas mimbar itu. Kemudian Nabi bersabda. Di atas mimbar, di hadapan orang semua, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, ma balu amilin ab'athu fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiyali. Nabi kita tidak sepatutnya orang yang aku lantik suruh kutip zakat, bila habis dia buat kerja kutip zakat, dia mai bagi duit yang dia kutip kepada aku, kemudian dia kata pula, ini duit zakat yang aku kutip, tapi hak ni orang hadiah ke aku. Tidak sepatutnya orang yang aku lantik kata macam tu. Nabi kata, afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummi hatta yanzura ayuhda ilaihi amla. Nabi kata, cuba hang balik pergi duduk di rumah hang. Duduk rumah bapa hang, duduk rumah mak hang. Nabi kata, ada ke tak ada duduk orang main nak bagi hadiah ke? Faham tak? Maksudnya ialah Nabi SAW nak bagi tahu mana-mana orang yang buat kerja. Kerja tu kerja dia, dia dilantik untuk buat kerja tu. Dia tidak berhak untuk terima hadiah di atas kerja yang dia buat kerana dia dibayar gaji. Demikianlah Islam menutup pintu yang memungkinkan jadi rasuah. Dia nak abang yang tu. Demikianlah Islam menutup pintu daripada kemungkinan berlaku rasuah. Bukan rasuah, tapi dia sebagai DO, dia sebagai ADO, misalnya dia meluluskan satu peruntukan untuk buat sekian-sekian benda di tempat sekian-sekian. Maka orang tempat yang mendapat peruntukan tu bagi sesuatu pada dia. Bagi bukan tujuan rasuah, tetapi dengan kerana bagi itu boleh menyebabkan dia ni lain kali dia berasa payah. Kalau mereka ni minta dia tak bagi, dia tak lulus peruntukan, dia rasa payah. Pasal apa? Pasal dia rasa macam terhutang budi dengan kawan ni. Kita jadi orang yang boleh meluluskan peruntukan duit. Orang mai buat permohonan dekat kita dan kita luluskan sebahagian daripada duit yang memang kita kerja nak bagi peruntukan kepada tempat sekian-sekian ni. Lepas kita bagi peruntukan, orang yang menerima peruntukan itu sebagai tanda terima kasih bagi hadiah ke kita. Itu dikira salah. Pasal apa? Pasal dia memungkinkan lain kali kawan ni dah tak boleh berlaku adil. Bila lain kali ada dua tempat minta peruntukan, dia lebih suka nak bagi dekat mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka ni dulu aku luluskan peruntukan, mereka ada bagi apa-apa kan. Walaupun hadiah itu pada asalnya tidak salah, tetapi apabila dia membuka ruang kepada berlaku ketidakadilan, maka Islam tidak izin benda itu berlaku. Sama seperti kes yang berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Lutbiyah ini. Nabi lantik dia suruh pungut zakat, dan dia buat kerja yang Nabi bagi ke dia. Dia pungut zakat. Bila zakat yang dipungut itu semua dah dapat, dia pergi serah duit zakat itu kepada Nabi SAW, dan secara ikhlas dia bagi tahu Nabi. Dia kata, ini duit zakat yang aku pungut, sedangkan yang ni bukan duit zakat, tapi duit orang hadiah ke aku semasa aku buat kerja ni. Nabi bila dengar penjelasan dia macam tu, faqaman Nabi SAW 'alal mimbar. Nabi terus naik atas mimbar. Nabi tegur, bukan tegur dia saja, Nabi tegur semua orang tahu. Nabi SAW naik atas mimbar terus tegur. Nabi kata, tidak sewajarnya, tidak harus orang yang dilantik untuk buat kerja, satu-satu kerja, apabila dia sedang melaksanakan kerja itu, orang bagi hadiah ke dia. Tidak harus bagi dia untuk ambil hadiah itu. Nabi kata.
Nabi kata cubalah tengok dia ni kalau dia balik duduk di rumah dia ada ke tak ada saja-saja orang nak main hantar hadiah kat dia. Tak ada. Jadi orang bagi hadiah tu pasal apa? Pasal tadi pasal kerja tadi ni. Kalau dia ni jenis duduk di rumah pun orang duduk main bagi macam-macam tak apa. Tapi dia ni kerana kerja tu maka dia duduk dapat macam-macam. Bermakna itu seolah-olahnya rasuah. Sedangkan ini benda yang amat dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Bagi rasuah, terima rasuah, dua-dua masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW selepas tegur benda ni di atas mimbar, selepas Nabi tegur, Nabi kata wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yanalu ahadun minkum minha syai'a illa ja'a bihi yawmal qiyamah yahmiluhu ala unuqihi ba'irun lahu rugha aw baqaratun laha khuwar aw syatun tay'a. Nabi kata tidaklah orang yang menerima benda-benda yang seumpama ini dalam keadaan dia buat kerja. Dan kerana dia penguasa, dia pergi masuk satu kedai, nak cek kedai, dia orang kedai bagi dia makan free. Bukan rasuah. Pasal apa? Pasal tuan kedai tu tak ada kesalahan dalam kedai dia. Kalau sekiranya dia tak bagi makan free pun, kawan ni masuk tak boleh nak saman apa-apa. Sebab semua dia buat beres. Tetapi oleh kerana kawan ni mai atas tugas sebagai enforcement, sebagai orang yang buat kerja kuat kuasa, maka tuan kedai bagi dia makan. Makan itu salah. Pasal apa? Pasal dia memungkinkan. Lain kali kalau dia ada salah, kawan ni mai tak tergamak nak saman. Pasal apa? Dia duduk jamu makan. Nampak tak? Jamu makan itu bukan rasuah. Bukan rasuah, tetapi dia memungkinkan berlaku rasuah masa depan. Hak tu pun Islam tak bagi. Kalau rasuah ni telah lah. Maka Nabi SAW kata wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang nyawa aku, nyawa Muhammad ini berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana orang yang menerima bahagian di atas tugas yang dia lakukan ini. Bukan menerima bahagian, menerima gaji tak. Ini hak lain daripada gaji. Mana-mana orang yang menerima lain daripada gajinya di atas kerja yang dia buat ini. Nabi kata kalau sekiranya yang diterima itu unta. Nabi kata. Nabi buat contoh macam tu lah. Dia tak bagi unta lah. Dia bagi motor. Dia bagi kereta. Tolong aku macam ni. Aku lepaskan Mercedes. Lampu sekupang 2 kupang. Dia panggil lampu sekupang 2 kupang. Mercedes round light. Lampu bulat besar satu, bulat kecil satu, sekupang 2 kupang. Dia kata. Kalau hang tolong clear yang ni, aku bagi Mercedes sekupang 2 kupang dah. Itu hak besar. Hak kecil-kecil ni kalau hang tolong clear yang ni, aku lepas motor Honda sebiji. Kalau hak kecil lagi, hang tolong yang ni, aku bank in duit kat hang 2,000. Kalau hang tu, macam tu punya duk main. Maka Nabi SAW kata barang siapa yang buat kerja macam tu, illa ja'a bihi yaumal qiyamah, hari kiamat esok, Nabi kata yahmiluhu ala unuqihi ba'irun lahu rugha. Kalau yang diterima itu unta misalnya, maka di hari akhirat esok Allah akan hantar mai unta duduk atas batang tengkok dia. Yang unta tu duduk kriau atas batang tengkok dia di hari kiamat. Dia kena pikui unta atas belakang dia. Dia kena pikui apa hak dia terima. Kalau Mercedes duduk atas belakang dia. Au baqaratun laha khuwar, ataupun kalau sekiranya yang dia terima itu dalam bentuk lembu ataupun yang senilai dengan lembu, maka benda tu duduk atas belakang dia. Benda ni, lembu ni akan duduk atas belakang dia dalam keadaan duk bunyi. Puan nak kata lembu ni mengemuh ke apa kan? Dia macam tu. Au syatun tay'ab, ataupun sekiranya yang dia terima itu pada nilai seekor kambing, ataupun yang dia terima itu seekor kambing, maka kambinglah akan duduk atas batang tengkok dia dan kambing ni mengembek. Tengok takat mana dia terima. Summa rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufratay ibtay. Summa qala Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Lepas Nabi bagi pesan macam tu dekat sahabat dia, Nabi SAW terus angkat tangan dia atas mimbar. Terus angkat tangan dia. Sahabat kata Nabi angkat tangan macam orang baca doa tu, hatta ra'ayna ufratay ibtay, sehinggalah kami nampak 2 ketiaknya yang putih.
Nabi angkat tangan macam tu. Lepas dia habaq ke orang, Nabi angkat tangan macam tu, Nabi doa 2 kali. Nabi kata, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, tidakkah aku sudah menyampaikan apa yang kamu suruh aku sampaikan itu? Tuan-tuan, nak tegur ni susah. Nabi SAW nak tegur sahabat pun susah. Kita hari ini nak tegur susah. Lebih-lebih yang kita nak tegur tu lagi besar daripada kita. Lagi susah. Kita nak tegur orang bawah kita pun susah. Pasal apa? Takut saat ni tegur, mereka lari tinggal kita. Kalau diaktibarkan kita jadi pemimpin kepada satu jamaah, kita nampak anggota jamaah kita ni buat tak betul, kita nak tegur tu tak terbit. Pasal apa? Takut dengan kerana tegur tu, mereka lari tinggal kita. Takut orang lari tinggal kita, kita tak tegur. Kalau ni sebuah kita orang kecil nak tegur orang besar, takut dengan kerana tegur tu, jadi macam-macam. Maka kerja menegur benda yang tidak betul ini susah. Maka Nabi SAW bila dia boleh tegur benda tu di depan sahabat-sahabat semua, Nabi terus angkat tangan baca doa di atas mimbar. Nabi SAW kata, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, tidakkah aku sudah menyampaikan apa yang kamu suruh aku sampaikan? Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, tidakkah aku sudah menyampaikan apa yang kamu suruh aku sampaikan? 2 kali Nabi SAW doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kita nak buat ialah, apa dia? Kesimpulan dia ialah, jadi ketua bukan senang. Memegang tugas bukan senang. Menjadi pemimpin bukan senang. Jadi kerja kutip zakat pun susah. Bagaimana pula kita nak jadi orang yang mengelola dan menguruskan harta zakat? Bagaimana pula kita nak jadi orang yang boleh utilize, yang boleh guna duit zakat? Ini semua tanggungjawab berat di depan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita jadi pemimpin ini bukan satu cerita seronok. Kepimpinan ini satu taklif dan dia bukan satu tasyrif. Kepimpinan ini satu taklif, satu benda yang berbentuk beban yang kita nak kena pikul. Dan dia bukan tasyrif, bukan satu benda yang menjadi kemuliaan dan kebanggaan kepada orang yang menerima jawatan itu. Sebaliknya, dia adalah satu tanggungjawab besar yang mesti kita tunaikan sebaik-baiknya, sebab Allah Subhanahu wa taala tanya kita di atas tanggungjawab yang dipikulkannya kepada kita. Nah, mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamat kita daripada jadi orang-orang yang macam yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, insyaallah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 8. Bahrul Mazi jilid 8, kita sampai muka surat 203. Muka surat 203. Kita masuk tajuk baru, bab karahiyatu an tusafiral mar'atu wahdaha. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas tegah musafir perempuan seorang diri. Ini kita nak tengok satu bab, iaitu bab yang menceritakan tentang Islam tidak benar orang perempuan piduk ranjau seorang-seorang. Orang perempuan tidak dibenarkan piduk merayau seorang-seorang, jalan makan angin seorang-seorang dan sebagainya. Begitu. Ketahuilah saudaraku, adalah perempuan telah disebutkan oleh syarak sebagai seorang yang tidak cukup kekuasaan seperti laki-laki. Yang ni marah bila macam mana pun, cerita dia macam tu. Cerita dia orang perempuan, Tuhan tak bagi dia sama macam orang laki-laki. Dah. Orang perempuan ikut mana pun, dia bawah pada orang laki-laki. Kok mana pun, hang pandai, hang ada PhD ke apa ke sekalipun, laki hang ada SPM saja pun, laki hang tetap lebih daripada. Itu aturan Islam. Islam tidak sukat laki-laki perempuan ni dari segi latar belakang pendidikan. Tetapi Islam menentukan bahawa laki-laki itu dia mengapalai orang perempuan. Orang laki-laki itu pemimpin kepada orang perempuan. Itu keputusan agama. Itu keputusan agama. Kalau kita tidak puas hati dengan keputusan agama, kita tak beragama. Dia macam tu aja. Jadi mau tak mau kena terima. Pasal apa mau tak mau kena terima? Pasal ini keputusan agama. Bukan keputusan Nabi Muhammad. Bukan keputusan manusia-manusia. Bukan keputusan ulama-ulama. Bukan keputusan orang yang mesyuarat, berbincang, majlis syura dan sebagainya. Ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah sebut benar ni. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dia memimpin kaum wanita. Begitu.
Baik, kata dia, maka apabila dia hendak musafir lebih daripada perjalanan 3 hari, maka tidak harus ia pergi dengan seorang diri menurut orang ajnabi, melainkan menyertainya mahramnya. Keputusan sudah jelas. Tak payah buat forum bincang tentang kepimpinan wanita. Tak payah buat forum. Benar ni pasal keputusan agama sudah jelas. Piduk ronyeh rongkai nak bincang lain pasal apa? Benda-benda yang sudah dimuktamadkan oleh agama, kita tak usah piduk rosek dia dah, tak usah. Kalau Quran sudah menjelaskan bahawa arak itu haram, haram lah. Tak usah panggil siapa main bincang lah. Buat PhD 3 kali pun kalau main bincang, dia tidak boleh merongkai apa yang Allah ikat. Kalau orang Islam faham disiplin ini, tak timbul kelang kabut dalam masyarakat. Tak timbul. Pasal apa? Pasal orang Islam mempunyai disiplin, sami'na wa ata'na. Tuhan kata macam tu, kami dengar, kami taat. Titik. Habis. Macam tu. Maka pada masa itu harus ia keluar musafir. Kalau sekiranya dia ada mahram yang menyertainya, harus dia keluar musafir. Kalau tidak ada mahram, maka tidak harus. Itu aja cerita dia. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu 3 ayyam fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw akhuha aw zawjuha aw ibnuha aw zu mahram. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil orang dengan nama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus bagi seorang perempuan yang ada suami ataupun tidak ada suami yang percaya ia kepada Allah Taala bahawa Allah itu kuasa menyeksa orang yang bantah suruhnya, dan percayakan hari kemudian, yakni hari kiamat, tempat atau masa seksa orang yang berdosa, maka tidak harus ia keluar musafir sebagai musafir yang jauh, yang ada ia 3 hari ke atasnya, melainkan ada sertanya bapaknya atau saudaranya yang laki-laki, atau suaminya atau anaknya yang laki-laki, atau ada orang yang haram nikah dengan dia. Itu dia hadis. Cukup clear. Cukup, tak payah buat forum dah hadis ni. Baca faham. Itu dia hadisnya. Cukup jelas, cukup terang, cukup clear kepada kita semua. Dan pula penulis kitab ni pula, cuba tengok cara dia terjemah hadis ni. Cuba tengok cara dia terjemah bahagian mula tadi ni. Dia kata la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Takat tu dia terjemah apa? Dia kata tidak harus bagi seorang perempuan yang ada suami atau tidak ada suami yang percaya Allah Subhanahu wa taala kuasa menyeksa orang yang bantah suruhnya. Tu dia. Tu kunci tu. Tu semua kunci. Makna dia apa? Kalau hang betul-betul percaya bahawa Allah Tuhan hang tu ada neraka, ada surga, hang patut kena dengar hadis ni. Kalau hang betul-betul yakin bahawa Tuhan hang Allah ini Tuhan yang berhak, yang berkuasa, yang tidak ada siapa boleh larang dia daripada menyeksa orang yang tak mau dengar cakap dia. Kalau hang betul yakin benda tu, jangan bantah hadis Nabi nak bagi tahu ni. Apa dia hadis tu? Dia kata orang perempuan, dia kata tidak boleh bermusafir lebih daripada 3 hari. Sekiranya musafirnya itu tidak disertai dengan mahramnya. Sama ada mahram itu bapa dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Ibni Abbas dan Ibni Umar. Dan katanya lagi, ini hadis hasan lagi sahih. Tuan-tuan duk dengar hadis tu, kata hadis sahih di sana, faham apa? Okay. Kadang-kadang kita takut je, dengar saja itu aja. Hadis ni tuan-tuan, bila kata hadis ni hadis sahih, hadis lebih-lebih pula hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang ittifaq di atas sahihnya itu oleh semua ulama. Sebut sahaja Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, An-Nasai, At-Tirmizi. Sebut sahaja ulama-ulama ni, bila dengar hadis ni, semua muttafaqun alaih, semua ittifaq, sepakat mengatakan hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan tahu apa akibat kita tidak percaya kepada hadis sahih? Akibat dia ialah kita terkeluar daripada agama. Itu dia akibat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Ibni Abbas dan semua tu, dan mengatakan ini hadis hasan lagi sahih.
Dan telah diriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW sabdanya, la tusafirul mar'atu masirata yaumin wa lailatin illa ma'azi mahrami. Artinya tidak harus musafir seorang perempuan pada perjalanan sehari semalam, melainkan sertanya orang yang haram nikah dengan dia. Yang ni kejap lagi. Yang tadi dia bagi 3 hari. Yang ni pula Nabi kata sehari semalam pun tak boleh lah. Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahlul ilmi, dan menegah mereka itu bagi perempuan pergi musafir melainkan serta orang yang haram nikah dengan dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa yang Islam macam ni punya kontrol orang perempuan ni? Pasal apa? Adakah Islam mempunyai kecenderungan, mempunyai intention untuk buat naya orang perempuan? Dah. Pasal apa yang Islam ni begitu sekali ketat dari segi cara berpakaian dan sebagainya bagi orang perempuan? Pasal apa? Adakah kerana Islam ni dia dengki dengan orang perempuan? Ada. Tak bukan soal tu. Soalnya ialah kerana Islam sayang orang perempuan. Dan Islam nak memelihara kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya tidak ada orang perempuan. Pasal itu. Tapi dengan kerana kita hari ini tidak positif dengan apa yang Islam sarankan, maka kita melihat Islam ni sebagai satu agama yang menyekat kebebasan orang perempuan. Itu silap kita, bukan silap agama, silap kita. Kerana kita pandang tak elok kepada agama, sedangkan agama bertujuan elok kepada kita. Begitu. Dan telah bersalah-salahan ulama pada masalah perempuan apabila ia kaya padahal belum lagi ia mengerjakan haji. Dan orang yang haram nikah dengan dia, tidak ada yang boleh pergi dengan dia atau tidak padanya mahram itu. Adakah boleh dia naik haji dengan sendirinya? Ini dia nak tanya. Ni pula dia kata cerita orang perempuan, dia ni duit ada. Maknanya dari segi kemampuan untuk buat haji, dia cukup kemampuan. Dia cukup syarat dah untuk pergi haji. Cuma masalahnya dia tidak ada suami, dia tidak ada bapa, dia tidak ada saudara laki-laki, tak ada suami, sudah pasti dia tidak ada anak laki-laki. Maka dia nak pergi Mekah buat haji macam mana? Sedangkan dia tidak ada mahram untuk pergi sama dengan dia. Boleh ke tak boleh? Orang perempuan yang cukup syarat dan sebagainya nak pergi buat haji dalam keadaan dia tidak ada mahram. Boleh ke tak boleh? Dia kata. Baik, dia kata telah berkata setengah daripada ahli ilmi tidak wajib haji atasnya itu. Itu dia. Sebahagian ulama kata kalau macam tu tak wajib. Dia kata. Kerana ada mahram, yakni ada orang yang tidak harus nikah dengan dia, itu setengah daripada syarat kuasa pada mengerjakan haji. Di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat hari Selasa lepas, kita baru saja tengok tajuk istita'ah di dalam wajib haji. Apakah maksud mampu untuk mengerjakan haji? Maka dia kata ada orang yang nak teman orang perempuan pergi Mekah buat haji ini termasuk di dalam syarat mampu. Kalau tidak ada orang, bermakna perempuan tu tak mampu. Dia mampu dari segi keuangan, dia mampu dari segi duit, dia mampu dari segi tubuh badan sihat, dia mampu dari segi perjalanan dan sebagainya, dia mampu ada kenderaan, dia mampu ada bekalan, dia mampu semua, tapi dia tidak mampu pasal tidak ada mahram yang nak teman dia untuk pergi buat haji. Dengan kerana satu syarat ni tak cukup, maka dia tidak cukup syarat, maka dia tidak wajib mengerjakan haji. Habis orang yang macam ni kalau dia mati, adakah dia mati Yahudi dan Nasrani? Seperti yang hadis sebut. Dia kata tak lah. Pasal apa? Pasal dia tak wajib pergi. Tapi dia ada duit. Ada duit tu soal lain. Soalnya dia tak ada mahram. Tapi dia duit lebih. Orang duk kata duit tak jadi masalah. Orang duk cakap tajuk mahram, dia duk nak cakap tajuk duit. Dia tak mau nak reti. Ada orang yang tak reti macam tu pun ada. Jadi kalau sekiranya haji pun dilarang orang perempuan yang tidak ada mahram pergi, tuan-tuan boleh fikir umrah macam mana? Haji itu rukun Islam. Sebahagian ulama berpendapat benda yang rukun itu pun tidak wajib pergi buat kalau sekiranya dia tidak ada mahram nak pergi sama dengan dia. Umrah ni sunat saja. Umrah boleh pergi kan? Lebih-lebih lagi tidak boleh kalau berdasarkan kepada pendapat yang diberikan di dalam kitab ni. Baik, dia kata kerana firman Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila. Artinya barang siapa kuasa kepadanya pergi mengerjakan haji. Maka kata ahlul ilmi itu apabila tidak ada baginya orang yang tiada harus nikah dengan dia. Maksudnya tidak ada mahram bagi dia nak menyertainya pergi haji, maka tiada kuasa pergi kepadanya namanya. Maka ialah perkataan Sufyan As-Sauri dan Ahlul Kufah. Dan kata setengah daripada ahli ilmi, apabila ada jalan itu aman, maka iaitu tidak mengapa perempuan itu keluar mengerjakan haji serta orang-orang. Ini pendapat sebagai ulama yang lain. Dia kata bagi haji oleh kerana dia wajib, oleh kerana dia rukun.
Maka orang perempuan yang cukup syarat lain semua, cuma dia tidak ada mahram. Boleh tak boleh dia pergi buat haji? Dia kata boleh, pasal benda ni rukun. Tetapi dengan syarat, dia cari orang yang boleh dipercayai. Pergi sama dengan dia. Di sini timbul pendapat yang mengatakan dia boleh cari ganti kepada seorang mahram, 2 orang perempuan yang siqah, yang boleh dipercayai untuk teman dia untuk pergi mengerjakan haji. Tetapi keharusan itu hanya pada haji yang rukun sahaja. Kalau nak pergi lagi kali kedua, sudah tidak boleh lagi. Umrah lagi tak boleh. Ini pendapat yang ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Begitu. Boleh faham, no? Baik. Maka ialah perkataan Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Masalah, isteri keluar kerana ziarah atau kerana satu hajat baginya, adakah harus pada syarak? Boleh tak boleh bini kita ni, dia nak keluar pada rumah kerana nak ziarah mak dia, nak ziarah ayah dia, ataupun kerana hajat yang tertentu? Boleh ke tak boleh? Kata dia, telah berkata Imam Ghazali dalam syarahnya dalam Ittihafus Sadah, isteri itu boleh keluar dia kerana ibu bapaknya dan saudaranya dan seumpamanya, ataupun pergi walimah di kenuri dan mengambil muwafaqah orang, tetapi biarlah dengan izin suaminya, dan keluar seorang dirinya. Itu dia. Dia boleh keluar. Ini bukan keluar dalam maksud kita keluar musafir. Bukan keluar dalam arti kata sehari semalam. Bukan keluar dalam arti kata 3 hari 3 malam. Nak keluar pergi rumah mak dia, sah nak balik main. Boleh tak boleh kalau dia nak keluar pergi rumah mak dia pergi seorang, laki tak pergi? Boleh tak boleh? Dia kata boleh. Kalau sekiranya dengan mendapat izin suami. Dia kata, abang, dia kata nak pergi rumah mak sah. Kita, tu besar tu yang buat pasal. Kalau kita kata no, ya tak boleh keluar. Tu power tu. Kan? Ada contoh lagu tu. Jadi tak boleh kita tengok tak ada aja, kita tanya anak-anak, mana mak ang pergi mana? Dia tak tahu mak keluar dengan kereta tadi. Dia pergi mana? Tak tahu, tengok buat beg DVD. Dia karut ni kata. Telefon ni. Bini pun satu handphone, dia pun satu handphone, telefon bini dia. You pergi mana? Kata. Nak pergi KL lah. Nak pergi KL. Daripada Kulim ni nak pergi KL. Dia tak habang apa kat lelaki dia. Macam tu punya modernnya hidup orang hari ni. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Yang dibenarkan boleh ni ialah keluar yang tidak melibatkan musafir jauh. Keluar tempat-tempat keliling, nak ziarah mak pak, adik-beradik dan sebagainya. Ataupun kerana kemasyarakatan. Rumah depan tu ada kenuri sikit. Dia kata, abang nak pergi tolong rumah kenuri depan tu. Kan? Okey. Yang tu kira okey. Macam tu. Zaman sekarang ini yang harus keluar itu ialah perempuan yang jenis menjauhkan diri daripada haram. Dan perempuan yang jenis beragama. Dan juga dengan syarat mendapat redha suaminya juga. Kerana telah menjadi dunia sekarang ini dunia fitnah. Itu dia. Dia hurai lagi. Perempuan yang boleh kita bagi permit keluar rumah untuk pergi rumah saudara dia dan sebagainya. Perempuan yang jenis macam mana? Perempuan yang jenis menjauhkan diri daripada haram. Kita tahu dah dia ni jenis tertib elok. Barulah kita boleh bagi permit dekat dia keluar. Kita tahu dah, memang kita kenal dah bini kita ataupun anak perempuan kita ataupun mana-mana perempuan yang duduk di bawah jagaan kita yang minta kebenaran kita nak keluar ni, kita tahu dah dia ni jenis orang yang baik adab, yang jenis orang yang baik akhlak. Maka bila dia minta, kita boleh izinkan dia. Dan dia ni jenis orang yang beragama. Maksud dia apa? Dia keluar tu pun dalam hal keadaan yang menutup aurat, memelihara diri dan sebagainya. Kalau jenis macam ni, kita boleh bagi izin kepada dia untuk keluar. Pasal apa? Pasal dunia hari ni dunia penuh fitnah. Oh, jangan buat pasal lah ni. Maka sekiranya perempuan-perempuan itu duduk di rumah, iaitu lebih sejahtera baginya daripada keluar. Jikalau redha suaminya akan dia keluar sekalipun. Dia kata, kok mana pun dia kata orang perempuan ni kalau duduk di rumah ni lebih selamat. Dia kata, kalau nak keluar, dengan suami. Itu lebih selamat. Kok mana pun dia kata. Walaupun tadi syarak bagi tahu kata boleh keluar dengan syarat mendapat izin suami, tapi kalau nak kira, dia kata orang perempuan ni paling elok duduk di rumah. Paling elok. Begitu. Maka sayogia tidak ia keluar melainkan kerana perkara yang muhim sangat. Muhim maksud penting. Perkara yang penting sangat dan kerana yang diwajibkan amat. Kalau kerana tu tak apa. Penting sangatlah dia nak keluar ni. Maka dengan kerana itu boleh diizinkan dia keluar. Maka ada pun keluar kerana makan angin. Atau kerana bersuka-suka. Dan kerana menengok-nengok apa-apa. Menengok-nengok apa-apa. Apa benda pun tak tahu. Kan? Window shopping lah kot.
Window shopping kot, nak keluar pergi window shopping. Bukan nak pergi beli apa-apa penting apa, tak ada, saja keluar. Depa abang kata tahun tu ada lagu tu ni, nak keluar pergi lagu tu aja. Bukan ada sebarang tujuan yang penting. Dia kata kalau macam tu, dan kerana bukan pekerjaan yang muhim, yang penting, maka ia itu mencederakan maruah dan menjatuhkan makamnya sebagai wanita. Ya. Kalau jenis ni, jenis kaki ranjau ni, kira nak keluar aja. Hari ni, tanu, esok, tani, jenis dulu ni, jenis ranjau. Ya. Hak jenis macam ni, dia kata mencederakan maruah dia. Cedera lah, pasal apa? Orang duk tengok, orang duk bercakap. Kata bini dia ni pun lemah, tengok-tengok. Pergi tang mana pun jumpa dia. Sampai lagu tu punya duk ada. Pergi market jumpa dia, pergi pasar malam jumpa dia. Jumpa semua tempat jumpa dia. Hamba aku lemah sungguh dengan dia ni. Laki dia tak lemah kah? Orang kata lagu tu. Tidakkah itu mencederakan maruah? Tidakkah itu mencederakan maruah? Bukan maruah dia saja. Maruah suami dia pun tercedera sama. Sampai sepanjang masa duk jumpa di luar ni, di rumah dia dan kan duk kelola rumah tangga, masak makan minum suami dia, kain baju suami dia dan siap kan. Orang pula duk ingat suami ni, isteri kita duduk di rumah sepanjang masa ni pun tengok tak kenang buat kerja daripada pagi, buat kerja tak berhenti sampai petang sampai malam duk lipat kain dan sebagainya. Isteri kita yang tak musin rata ni pun tak kenang buat kerja. Dia ni dengan duk melilau rata ni, dia dan kelayan suami dia di rumah. Orang duk timbul macam tu. Tidakkah itu menjadi fitnah? Fitnah kepada dia dan fitnah kepada orang yang duk mengatakan dia berdosa atau duk kata ni. Dia menjadi punca fitnah kepada orang yang kata dia. Dengan kerana perangai dia, orang kata dia. Kalau dia tak buat lagu tu, orang tak kata kat dia. Dan kerana dia buat lagu tu, orang kata kat dia. Dia menjadi punca fitnah. Begitu. Baik, barangkali pula membawa yang demikian itu kepada kebinasaan yang lambat laun. Dia kata mungkin awal-awal ni tak nampak apa. Keluar pergi merata tak jadi apa. Tapi lambat laun, dia kata timbul benda tak elok. Lambat laun, timbul benda tak elok. Kemudian keluar itu pula, jangan keluar dengan bersegak-segak diri. Ni, sudahlah dibenarkan keluar dengan syarat mendapat izin suami. Ada pula syarat-syarat tambahan dia. Apa dia? Di antaranya keluar, janganlah bersegak-segak. Nak keluar ni make up, siap, begitu dan sebagainya. Memakai kain yang mahal harga dan yang bermegah-megah. Pilih kain ni, ambil tebiang, pergi kat tingkap tengok. Nak sebelum pakai. Kita pun duk tengok ni risau. Awak dia ni. Kan? Macam tu punya kelaku dia duk tunjuk di depan kita. Dan tidak berjalan dengan lentok liuk yang menjadikan orang berpaling memandangnya. Dia kata dah keluar tu pula jangan keluar. Lagu tu tak mau. Kan? Nak kata tak habis. Kan? Lagu tu punya keluar tak mau. Satu macam punya nak bagi orang tengok dah tak mau. Dan sayugia berjalan itu betul dan lurus dengan tidak berpaling kiri dan kanan. Bukanlah kawat lagu tu dah. Dia bukan kata keluar rumah tu kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri, 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 kiri kanan, kiri. Lagu tu punya duk pita. Bukanlah kata lagu tu. Kan? Jalan tegak dia kata tengok lori, bukanlah maksudnya lagu kawat askar kawat polis tu. Tapi maksudnya berjalan tu biarlah nampak kata kita nak pergi ke tempat tu, kita pergi tempat tu. Jangan lagu duk fahamlah yang ni. Tak elok dia buat lagu tu. Begitu. Dan tutupkan mata, jangan memandang laki-laki dan jangan menyempir-nyempir mereka di tengah jalan. Dan saya duk buat mata liang, duk tengok orang jantan begitu begini sebagainya. Lepas tu pula tengok tang mana ada orang jantan dia pergi join dia orang. Jenis macam ni pun ada juga. Orang jantan 7-8 orang punya duk sembang, join dia masuk main seorang. Dia kata sembang apa ni? Sampai hak jantan dia pun terkejut ke dia. Dia punya ramah ni sampai macam tu. Tu dia. Kan? Bahkan cari jalan lapang. Dia duduk pergi lah tempat nampak crowd ramai dan sebagainya, sapi pergi cari jalan yang lapang. Lapang tidak bermakna sunyi. Itu lain pula. Pergi cari jalan sunyi membawa bahaya. Jalan yang tidak sunyi tetapi tidak ramai orang bersesak-sesak. Begitu. Maka jangan jadi bersempir-sempir itu. Dan tidak jadi bergesel-gesel bau dan badan. Kerana sekalian yang demikian itu menjatuhkan perangai dan menjatuhkan makam. Dalam tempat yang crowded, ramai, sesak. Pasal malam dan sebagainya. Orang perempuan pergi duduk sempir masuk ni tak elok. Pasal apa? Pasal ada sebahagian yang duduk pergi balik tu dia bukan pergi nak membeli. Kan? Dia pergi atas tugas-tugas khas. Hari ni kita tak mahu. Depa tu, bini kita ni dia bukanlah nak pergi atas tugas-tugas khas. Dia pergi atas tugas-tugas yang perlu kan. Tugas yang perlu dengan tugas khas lain. Jadi dia pergi atas tugas-tugas yang perlu nak pergi beli barang dan sebagainya. Tapi hak geng pasukan peninjau yang ramai no.
Pasukan yang daripada sebelum maghrib sudah ada di situ, sampai pasal malam tutup, orang kampung raya dia duduk dalam situ lagi. Tanpa membeli sebiji akun balik pun. Geng ni ramai. Kan? Sebab kita satu jalan kita pi tu 10 kali selisih dah. Kita duk pi tu, kita tak sampai hujung lagi 5 kali dah. Kita sampai ke hujung 10 kali dah, nampak dah. Jadi takut geng ni lah. Takut geng ni. Peronda ni. Takut yang ni. Pasal depan ni boleh memungkinkan isteri kita yang tidak ada niat tak elok ni diperlakukan secara tidak elok oleh depan ni. Tak bagus benda macam ni. Naik kereta nak balik pula, dia habang kat kita pula. Dia kata budak-budak lah ni sampai tak tahu malu. Kita dengar lagu tu nak masuk gear pun tak jumpa lah. Dia saya buat apa kan? Dia kata tak apa. Abang? Sampai duduk jadi lagu tu siapa suruh? Kan? Abang? Dia kata tak apa. Abang? Jidat aku tak balik. Sampai lagu tu cemburu sangat-sangat pula. Yang tu yang hampir lepas dia pergi pasal malam buat apa? Dah tak ada apa, dia sikit ni tadi. Dia buat apa sikit tu? Dia nak selidik tanya macam tu. Kena jaga. Benda-benda daripada awal tu saya bagi dia pergi. Daripada awal pasal dia tahu dah tempat yang macam tu memungkinkan berlaku benda-benda yang tak elok ni. So mengelakkan daripada berlaku daripada awal itu lebih baik daripada biar bagi jadi lepas tu pergi duk menyesal. Itu tak bagus. Dia kata demikianlah dikehendaki sekalian perempuan memperbuatnya. Dia kata. Dan adapun isteri apabila keluar dia dengan izin suami pergi ziarah ibu bapa atau lain daripada itu, daripada perbuatan yang kebajikan, maka hendaklah bertutup dengan eloknya. Tidak rupa orang yang mencari laki-laki dengan cukup elok dan pakaian yang harum-harum. Dia kata cara keluar tu janganlah menunjukkan dia seolah-olah rupa orang yang nak mencari jantan. Itu dalam bahasa mudah faham. Keluar dengan tujuan nak mencari jantan. Keluar tu tujuan tak elok. Keluar dengan pakaian yang berhias-hias, diwangi-wangikan diri dan sebagainya. Ini semua nampak tak elok. Suami dia nanti tidur. Betul-betul hang pakai lagu ni pasal apa? Dia kata, abang cemburu tak tentu punca. Dia kata, tak kata yang pakai lagu ni pasal apa? Tak payahlah sampai macam-macam ni. Dia kata menyampah, dia keluar tak kereta api gitu je. Kita ada sapu sampah ada rumah. Pasal dia menyampah kat kita. Nah, jadi kenal tuan-tuan. Ni apa hak kita duk cakap ni bukan senang. Bukan senang. Tuan-tuan ingat semua orang kan boleh bentuk bini dia? Mau tanya soalan tu. Tuan-tuan ingat semua orang kan boleh bentuk bini jadi lagu mana agama mak? Dah. Ramai yang tak boleh bentuk. Ramai yang tak boleh bentuk. Ada yang nak try bentuk sampai nak jadi bercerai-berai. Kerana nak try bentuk. Sampai nak jadi bercerai-berai. Itu satu sahabat mai jumpa hari tu ni. Cerita masalah ni lah. Dia kata, Ustaz, saya masa nak kahwin dulu, saya pun jenis tak ambil kisah lah. Bak agama apa ni, dia kata minta maaf cakap lah, Ustaz, saya tidak ambil kisah sangat. Nikah cara orang muda. Dah lepas menikah dan sebagainya, baru kenal masjid, baru duk pergi dengar mengaji kitab dan sebagainya, dengar baru duk faham pasal agama. Jadi bila dah faham ni, dia kata nak buatlah sikit perubahan dalam keluarga ni. Jadi perubahan yang pertama, nak semayang bagi cukup 5 waktu dulu. Macam tu. Nak semayang bagi cukup 5 waktu dulu. Dia nak cukup 5 waktu, isteri dia pun dia mau semayang cukup 5 waktu. Dia kata, dia kata rupa-rupanya Ustaz, dia kata bini saya ni jenis tak semayang. Dia kata. Saya kata jenis tak semayang macam mana? Saya pun tak tahu, tapi dia tak mau semayang. Saya kata cuba siasat. Saya kata, cuba siasat. Sebelum kita jadi lompat tak tentu punca, cuba siasat. Adakah dia tidak mau semayang ni kerana dia tak hati semayang? Ada juga dia tak hati semayang. Jadi tak semayang, suami dia suruh semayang apa? Dia tak hati semayang. Dia nak abang dia tak hati, dia malu. Dia kata, tak Ustaz, kalau yang tu dah. Pasal apa? Saya tahu bini saya reti semayang. Mana tahu kata kalau dah kata dia tak semayang. Bukan dia tak pernah semayang, dia biasa semayang. Tapi dia tak mau semayang selalu. Dan saya pun duk tanya dia pada awal dulu, bila dia duk tak mau duk tanya, dia kata, tanya dia hang tak hati semayang kan? Dia kata reti. Pasal kata dia tak hati tu pergi ambil air semayang tunjuk kat lelaki dia. Tengok aku semayang boleh. Boleh rupanya. Jadi dia kata kalau Ustaz andaikan yang tu bukanlah dia. Saya kata okey, tengok yang lain pula. Mungkin juga isteri hang ni dia ada belajar apa-apa. Ada. Satu kes di Shah Alam. Saya pernah cerita dalam masjid ni dulu. Satu kes di Shah Alam.
Suami isteri ni menikah, anak 3 pun dah. Anak 3 pun dah. Kemudian barulah macam cerita tadi, Allah Subhanahu Wa Taala pancarkan hidayah dalam hati dia dan sebagainya. Dia mula dah anak 3 dah, mula pergi masjid, dengar orang mengajar agama dan sebagainya. Dia main satu macam punya perubahan dalam hati dia, berasa nak berubah. Okey, dia nak start awal-awal. Start dia nak semayang bagi cukup. Isteri apa semua anak-anak nak ajak cara agama. Bila start macam tu, bini tak mau semayang. Dia jumpa. Macam tu juga kisahnya. Tapi akhirnya baru dia jumpa. Rupa-rupanya bini dia ni sebelum kahwin dengan dia, bini dia ni dengan keluarga dia. Bini dia dengan bini keluarga dia. Maksud belah mertua dia. Mereka ada ikut satu ajaran apa ke pun tak tahu. Every weekend. Setiap ujung minggu pergi jumpa tok guru mereka. Yang ajaran itu semayang, tapi tidak seperti sembahyang kita semayang. Dia punya semayang cuma rokok, cuma sujud saja. Pasal apa? Pasal dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala cuma sebut yang tu aja. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Sebab dalam Quran Allah sebut Muhammad Rasulullah dan orang yang ikut dia, kamu akan melihat mereka ini ruk'an sujadan. Mereka ni rokok dan sujud. Jadi dia ni satu ajaran yang dia ikut, ajaran yang ikut ayat Quran. Ayat Quran kata Muhammad Rasulullah dan orang yang ikut dia rokok dan sujud. Maka mereka pun hanya ambil ayat semayang. Pasal apa? Pasal dalam Quran ada ayat yang suruh ambil ayat semayang. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum semua. Ada ayat suruh ambil ayat semayang. Mereka ambil ayat semayang. Kemudian menghadap kiblat. Pasal apa? Pasal dalam Quran ada ayat suruh menghadap kiblat. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Dan maka mereka pun ambil ayat semayang menghadap kiblat. Lepas menghadap kiblat, ruk'an sujadan. Sekali rukuk, sekali sujud, khalas. Itu ajaran yang bini dia dengan keluarga bini dia ikut. Yang dia tidak pernah tahu sehingga dapat anak 3. Bila nak suruh bini semayang ni, pada masa tu baru tahu. Rupa-rupanya bini dia jenis ikut ajaran dia. Tanya bini dia kata, betul abang yang duk paksa saya semayang macam abang semayang. Sebab saya ada cara saya sendiri semayang. Dia kata, hang semayang cara macam mana pula? Dia pun tunjuk cara semayang dia, sekali rokok, sekali sujud. Kemudian pula dia terang pula kat lelaki dia ni. Punya berkesannya pendidikan tok guru dia. Dia terang pula kat lelaki dia ni dengan nas yang saya baca-baca tadi ni. Baca kat lelaki dia ni ayat Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu. Dia boleh baca ayat tu. Lelaki aku yang duk takut lagi kat dia. Lelaki dia kata, nampak ni betul-betul hang betul ke aku betul? Pasal aku duk semayang lagu aku, dia pun tak tahu aku baca, aku ikut siapa. Dia kata, hang buat ni kira hang dengar ayat Quran, dengar apa ni? Dia dulu main ketang lah. Lepas itu kita ni lepas ambil ayat semayang, pasal apa kena ambil semayang? Baca ayat ni, suruh basuh muka, basuh tangan apa. Lepas itu kena menghadap kiblat, baca ayat, suruh menghadap kiblat, lepas itu semayang, baca ayat tadi. Laki dia dah mula goncang dah. Dia baru nak start. Laki ni baru nak start, baru nak dekat dengan agama. Bila berjumpa bini macam ni, dia ada berasa macam dia tak betul. Berasa bini dia betul. Tapi nasib dia baik. Pasal apa? Dia refer benda ni, dia rojok benda ni kepada keluarga dia pula. Keluarga dia orang kita sini ni, orang Pulau Pinang ni. Bila tanya keluarga dia kata, ni nampak semak bini hang ni lah, ni hang balik main, jom kita jumpa ustaz. Mai di sekolah jumpa. Dia cerita benda ni. Kita pun duk tanya lagi. Dia kata dia pun setakat ni tidaklah ni lagi. Tapi bini dia duk ajak lah pergi belajar kat guru tu. Tok guru sembahyang rokok dengan sujud ni. Tapi dia kata, saya tanya abang ke ni. Dia kata, abang saya duk kata, hang sudah cukup. Hang jangan duk ikut daripada nanti saya duk cerita ni mau clear abang awal-awal. Ada juga kes jadi macam tu. Jadi kawan kita yang tanya ni, saya pun abang kes ni kata siasat dia lah yang tu. Manalah nak tahu kok dia ada ikut apa atau macam mana kasat ni. Ada ambil amalan-amalan yang tertentu yang melarang dia semayang pada waktu-waktu apa atau macam mana. Lah ni tuan-tuan. Nabi kata wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Nabi kata umat aku, umat Nabi Muhammad ni akan pecah 73 puak. 73 puak ini bukan perpecahan dari segi strategi, tetapi perpecahan dari segi akidah. Daripada 73 itu satu sahaja fil jannah yang akan masuk surga, lagi 72 akidahnya sesat. Nauzubillah min zalik. Bila dengar lagu tu dia lagi risau. Saya kata apa pun balik siasat dia, lo pelan-pelan benda ni tersebab kalau kalau boleh saya kata balik PKL, bawa benda ni pergi jumpa orang-orang yang dipercayai di KL no. Setidak-tidaknya jumpa pihak berkuasa di pusat Islam, maklumkan benda ni kepada mereka dan sebagainya. Benda ni banyak jadi tuan-tuan. Jadi
Dia nak perbetul bini dia yang sudah terbabas akidah ni senang dah. Itu lagi teruk. Nak perbetul yang tak terbabas akidah, cuma duk pening pasal agama ni aja pun susah. Nak perbetul bini daripada tak pakai tudung, nak suruh pakai tudung tu pun susah. Sampai ada suami yang telefon saya, dia kata, ustaz, dia kata saya suruh perempuan saya pakai tudung. Dia kata balik kat saya, dia kata abang pakai dulu tudung, baru saya pakai. Ada juga macam tu. Apa punya ni? Kita suruh dia pakai tudung. Dia kata pasal ni perintah agama. Kita dah dengar orang duk mengajar agama yang tu yang ni dan sebagainya. Kita nak buat lah. Kita balik abang kata elok. Dia tak kerti. Kita balik kaset bagi dia dengar. Dia kata bang dia pasang lagu coach Hotahir. Kan? Jenis ni. Dia peduli apa jenis ni agama ni. Dia bukan kisah sangat. Dia mau hak jenis-jenis duk seronok lah. Bila saya paksa dia, saya kata lah ni lagu ni aku dah tak ada jalan dah. Aku nasihat hang tak jadi. Aku balik kaset seorang dengar hang pasang lagu Hindustan. Lah ni lagu ni. Aku nak suruh lah ni. Aku nak paksa hang suruh pakai tudung. Dia jawab balik kat lelaki dia, abang pakai tudung dulu. Dia kata, abang pakai tudung pun saya pakai tudung. Lelaki dia kata, takkah aku nak pakai tudung? Dia pun kata, takkah saya nak pakai tudung? Duk menjawab lagu tu. Tuan-tuan boleh bayang tak orang yang ditakdirkan Allah dapat macam ni punya isteri. Boleh pecah kepala ni. Nak fikir apa dia benda ni. Boleh pecah kepala. Oh, jangan buat pasal. Hadu ada rumah kita tu punya baik, jaga dia elok. Jaga dia elok tu. Hadu ada rumah kita tu Allahu Akbar punya baik. Pagi-pagi gerak kita bangkit semayang. Taat ni Allah yang mengetahui. Elok dah tu. Terus ada buat pasal dengan hadu ada rumah. Kan? Dia buat pasal boleh hak orang lagi dia nak main macam mana tak tahu lagi. Kan? Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang perempuan tu nak marah kat saya lah. Dengar yang ni tak marah lah. Baik, dia kata dan pula cari jalan-jalan yang tidak orang bersempih lain daripada lorong orang-orang yang ramai itu. Dan jika ke pasar, cari tempat yang tiada orang berkumpul ramai pada adatnya itu. Dia suruh jaga macam tu. Jaga, tak usah duk pergi tempat-tempat yang boleh jadi fitnah, tak usah. Serta memelihara diri daripada memberi orang ajnabi dengar suara. Kerana suara itu satu aurat juga pada sisi syarak. Orang perempuan ni suara dia tu aurat. Orang perempuan ni boleh memperdengarkan suara dia hanya kalau sekiranya dia jadi guru. Itu pun dengan syarat mengajak budak-budak. Orang perempuan ni suara dia ni dimaafkan apabila dia jadi guru, dan itu pun dengan syarat guru yang mengajak budak-budak. Di tempat yang tidak menimbulkan fitnah. Itu sebab tidak boleh kita ada pasukan nasyid perempuan yang sudah akil baligh. Tidak boleh. Pasal itu aurat. Belah ni ada pula dengan kerana minat masyarakat hari ni kepada nasyid kontemporari. Lah ada pula kumpulan-kumpulan nasyid wanita ni. Dia ada pula dah. Keluar mai kumpulan mula keluar mai pakai mini telefon tutup elok. Dia mai ke duduk hujung ni, jambu duduk pulang depan lah. Apa saya apa? Pasal mereka ni bernasyid bukan tujuan untuk kebaikan dan sebagainya. Mereka bernasyid untuk tujuan komersial. Timbul dah kumpulan marhaban wanita dan sebagainya. Adalah ni. Bagi orang lelaki-lelaki marhaban sudah lah. Yang orang perempuan hidup marhaban pasal apa? Bagi orang lelaki-lelaki sudah lah. Orang perempuan pun nak marhaban juga. Banyak kerja lain yang boleh buat. Terus pergi berebut yang tu lah. Awak yang tapi berebut naik nyok sama dengan orang lelaki-lelaki tu. Kan? Dan jangan beri orang-orang kenalnya, mengenal dia dengan pakaian ataupun lainnya. Jangan sampai orang boleh kenal dia. Kalau bau minyak wangi ni, ni tahu dah dia ni. Sampai macam tu tak mau. Dan macam tu tak mau. Juga jangan bawa diri pergi beri kenal taulan suami dan orang-orangnya kerana apa-apa hajat dan apa kefarduan cara adat. Tak mau sampai macam tu. Kontrol diri sampai macam tu. Bahkan yang baiknya buat-buat tidak kenal siapa-siapa pun. Sama ada orang itu dikenal atau diketahuikan baiknya dan elok tadbirnya dan sebagainya. Sudah kira lah orang tu orang baik, orang tak baik dan sebagainya. Terus aduk ramah tak tentu punca. Jumpa dia orang perempuan, jumpa orang lelaki tu tegur, jumpa orang lelaki tu tak elok, nampak tak elok. Sama-sama dia orang perempuan tak apa. Dengan orang lelaki-lelaki ni mau jaga sikit. Begitu. Sekalian itu kerana menolakkan sangka jahat suami dan memelihara kecemburuan suami supaya kekal lelaki-lelaki itu cemburu atas yang haram itu. Tujuan apa? Tujuan baik. Tujuan supaya suami tidak cemburu, maka rumah tangga elok. Bila suami duk main cemburu satu macam, rumah tangga tak elok. Rumah tangga jadi tak elok. Gitu. Wallahualam. Jadi lepas ni kita masuk tajuk bab ma jaa fi karahiyatid dukhul 'ala al-mughibat. Lepas ni kita tengok setajuk, iaitu tajuk bagaimana hukumnya kita masuk ke rumah yang rumah tu hanya ada orang perempuan sedangkan suami tidak ada di rumah.
apa hukum dia. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu adalah kelemahan dan kesilapan saya sendiri. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan di atas sokongan yang diberikan sebelum ni. Doa, baca yasin, sembahyang hajat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ganjarkan tuan-tuan dengan ganjaran yang baik. Assalamualaikum.